dilahirkan cacat, berbeza dengan insan normal yang lain. Sebagai ketua keluarga, ayah kepada 2 orang anak ini perlu merangkak mencari nafkah buat keluarga. Memang satu cabaran yang amat beratlah. Saya terpaksa merangkak daripada satu tapak kepada satu tapak tempat berkebun tu sebab keadaan fizikal saya yang kurang mampu untuk berjalan. Setelah menempuh perjalanan sejauh 300 km, kru bersamamu tiba di Kubang Kerian, Kelantan. Melihat keadaan sekeliling, siapa sangka di sebalik pohon-pohonan hijau ini tinggal sebuah keluarga yang tabah mengharungi hari sukar mereka. Di Rimba Organik Community, ROC, keluarga Hafiz menetap sejak Oktober yang lalu. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, berumur 41 tahun. Saya adalah seorang bekas atlet powerlifting yang mewakili negeri Kelantan, dan saya telah pun bersara daripada dunia sukan, daripada dunia Paralimpik pada tahun 2014 di atas faktor anak dan isteri. Hafiz dahulunya bergiat aktif dalam sukan Paralimpik. Kini kudratnya tidak sekuat dahulu. Walaupun keadaan diri Hafiz tidak sempurna, dia lebih selesa berusaha sendiri. Selagi terdaya, Hafiz pasti melakukannya dengan tulang 4 kerat yang berbaki. Suami dia biasa-biasa. Ini orangnya biasa. Dia suka berdikari. Dia tak suka minta tolong dengan orang. Suka berdikari buat sendiri. Dia tak suka ni. Tak suka lah macam marah-marah. Isteri tak suka dia. Dia senyap. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Isterinya, Nurul Izaifah Daud, 33 tahun, juga insan kurang upaya. Walaupun keadaan pasangan ini tidak sempurna, mereka akur dan perlu menjalani kehidupan seperti insan yang lain. Biar diduga, mereka amat bersyukur kerana anak-anaknya, Nurul Hidayah, 8 tahun, dan Nurul Hafizah, 10 bulan, dikurniakan kesihatan tubuh badan yang sihat. Bagi Izaifah, biarlah mereka saja yang mengetahui betapa peritnya liku kehidupan insan kelainan upaya ini, tetapi tidak buat cahaya mata mereka. Tak pernah rasa apa-apa, tak pernah rasa kekurangan ke, tak pernah rasa malu, tak pernah. Akak rasa biasa je sebab memang sejak kecil, saya ingat akak 12 tahun, akak dah boleh bergaul dah dengan masyarakat. Akak tak pernah rasa macam kalau orang kan ada juga yang rasa malu, akak tak rasa malu. Saya rasa ya Allah ya Tuhan, aku bersyukur sebab aku ni duduk di sini. Gitu. Biarpun anak sulungnya itu masih kecil, dia seakan-akan memahami takdir yang tertulis buat keluarganya. Menurut Izaifah, Nurul Hidayah tidak pernah sama sekali bertanyakan tentang keadaan kaki kedua ibu bapanya. Malah anak kecilnya yang banyak membantu meringankan beban mereka ketika melakukan kerja-kerja berat. Tambahan pula, faktor kesihatan suami isteri ini semakin merosot.
Tak pernah rasa apa-apa, tak pernah rasa kekurangan ke, tak pernah. Tak pernah rasa malu, tak pernah. Akak rasa biasa je sebab memang sejak kecil, saya ingat akak 12 tahun, akak dah boleh bergaul dah dengan masyarakat. Walaupun perit, hidup perlu diteruskan. Nurul Hidayah, anak sulung keluarga ini menjadi tunjang semangat untuk mereka terus kuat. Walaupun kehidupan mereka susah, Hafiz dan Izaifah sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya. Bagi Hafiz, dengan pelajaran inilah Nurul Hidayah dapat mengubah nasib keluarga ini suatu hari nanti. Abi harap nanti kakak besar esok kakak boleh hidup. Kakak boleh kerja yang baik dengan pendidikan lah yang boleh menjamin masa depan mereka. Di sudut hati Hafiz, besar harapannya untuk melihat kehidupan mereka sekeluarga berubah menjadi lebih baik. Allah bisa, Tegal biasa. Setiap hari Hafiz akan mula bercucuk tanam setelah selesai menguruskan anak-anaknya. Tanah wakaf berkeluasan 2 hektar di rimba organik inilah Hafiz mengusahakan pelbagai tanaman seperti kunyit, halia dan beberapa herba lain seorang diri. Keadaan Hafiz yang cacat dan tidak dapat berdiri lama membuatkan proses bercucuk tanam menjadi lebih sukar. Jelas Hafiz, dia pernah merasa seperti putus harapan. Namun demi kelangsungan hidup mereka sekeluarga, Hafiz bangkit dan terus berjuang. Bayangkan, saya terpaksa merangkak daripada satu tempat daripada satu tapak kepada satu tapak tempat berkebun tu sebab keadaan fizikal saya yang kurang mampu untuk berjalan. Tapi kerana memikirkan nasib keluarga dan demi tanggungjawab kepada anak dan isteri, saya gagahi juga. Tersirat pelbagai kisah hati yang terluka, namun tiada siapa yang tahu. Hafiz dan isterinya banyak berkongsi rasa perit hidup mereka. Gara-gara kosara hidup yang semakin meningkat, Hafiz terpaksa membuat pelbagai pekerjaan untuk menambah pendapatan keluarga. Malangnya, ia masih tidak mencukupi. Lantaran itu, Hafiz turut mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM450 sebulan. Luahan hati isteri, dia cakap pendapatan kurang lah. Pendapatan kurang. Lepas tu, tapi saya untuk menyelesaikan masalah isteri tu, saya cuba dengan berbagai cara untuk menambah sumber pendapatan dengan berbagai pekerjaan juga. Dengan hasil tanaman di kebun inilah, Hafiz dan isterinya memproses dan membuat produk mereka sendiri seperti garam, kunyit, kuih batang buruk dan lain-lain lagi. Pendapatan yang diperolehi tidak banyak, sekadar cukup untuk mereka alas perut. Kalau seminggu, kalau kunyit saja tu dalam RM50. Kalau campur-campur minggu lain tu, macam kat buat produk lain, ada batang buruk ke apa kan, sikit-sikit tu bolehlah 100, setengah atau 50 gitu. Tidak mahu mengharapkan bantuan semata-mata,
cukup sekadar belas ihsan masyarakat di luar sana dapat menyokong usaha insan kelainan upaya seperti mereka dalam meneruskan kehidupan. Dugaan yang menimpa keluarga Hafiz turut mendapat perhatian pihak rimba organik komuniti. Selaku penasihat NGO Alami, Haji Abdul Aziz Shuib serta pengerusi Malaysian Chinese Muslim Association MAKMA, Dr. Johari Yap hadir memberikan sumbangan. Semoga dengan sumbangan ketuhar ini, Izaifah dapat meningkatkan lagi kuantiti jualan kuih-muihnya. Rock ni asasnya adalah untuk komuniti. Mari datang ke sini untuk tujuh tanam secara organik tanpa kimia. Jadi daripada situ kita sasarkan sebenarnya untuk orang-orang B40 dan juga OKU. Rutin harian Hafiz memerlukan tenaga yang banyak. Ditambah pula keadaan Hafiz yang tidak stabil membuatkan segala pekerjaannya mengambil masa yang agak lama. Kadang-kala dia terpaksa merangkak sepanjang hari apabila kakinya mengalami kekejangan mahupun sakit. Namun bagi Hafiz, ini sudah menjadi perkara biasa buat dirinya sejak lahir lagi. Selalunya bila saya berjalan dalam keadaan yang lama, saya akan berhenti sekejap untuk mengambil nafas kerana saya tak boleh terus berjalan. Tentu tapi dalam situasi-situasi yang tertentu saya akan merangkak juga apabila saya penat, saya akan merangkak. Melihat kesusahan hidup keluarga Hafiz, kru bersamamu membawa mereka menikmati juadah makan tengah hari di Pasir Tumbuh. Pelbagai juadah enak dihidangkan buat mereka agar sedikit sebanyak dapat mengembirakan hati keluarga asnaf ini. Jelas Hafiz, mereka sudah lama tidak menikmati makanan semewah ini. Memang satu cabaran yang amat beratlah. Saya terpaksa merangkak daripada satu tapak kepada satu tapak tempat berkebun tu sebab keadaan fizikal saya yang kurang mampu untuk berjalan. Setiap kali melihat suami dan anak-anak, terlintas di fikiran Izaifah, apakah kesudahan nasib keluarga ini? Kalau suami tak ada, mungkin akak berdikari sendiri kot. Nak buat. Tiada kata mampu terungkap, hanya tangisan menemani dirinya. Assalamualaikum. Ni Cik Mama Hafiz ya? Saya Sehat? sihat alhamdulillah. Kami wakil daripada Syarikat Faizah. Mendengar rintihan nasib keluarga Hafiz, penaja utama bersamamu turut hadir menyelami keadaan keluarga ini. Syarikat Faizah Sendirian Berhad tidak melepaskan peluang untuk menghulurkan sumbangan barangan asas keluaran syarikat. Penyumbang yang diwakili oleh Pegawai Pemasaran Cawangan Terengganu, Muhammad Faris Haikal Awang Kodin dan Muhammad Sakiman Husin. Ini ada sedikit sumbangan daripada Syarikat Faizah untuk keluarga Cik Mama Hafiz. Di samping itu
kita ada sumbangan dari segi beras, bihun, kicap dengan gapah. Lepas tu kalau dari segi kesihatan tu berakas meh untuk kesihatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak syarikat Faizah. Selain mengusahakan kebun, Hafiz turut melakukan pelbagai pekerjaan sambilan seperti jualan dalam talian dan pereka grafik bebas di sebuah pusat pelancongan Min House Camp. Kata saya, tak ada di atas dunia ni satu hari nanti awak dapat meneruskan legasi kita untuk awak besarkan anak-anak. Saya tak ada benda lain saya nak tinggalkan pada awak. Saya juga minta maaf kepada awak sebab saya tak mampu nak bagi kemewahan kepada awak. Ketua Pembangunan Jenama Hari-Hari, Kevin Ng, turut menaja 2 set pakaian sekolah buat Nurul Hidayah serta pakaian buat keluarga Hafiz. Mereka sangat teruja kerana dapat membeli pakaian baharu. Boleh dah. Mungkin nilainya terlihat kecil di mata kita, namun ia cukup besar buat keluarga asnaf ini. Ucapan syukur dan terima kasih tidak lekang di bibir mereka atas segala bantuan yang diberikan oleh pelbagai pihak. Ibu bapa adalah harta yang paling berharga. Nurul Hidayah menjadi tunggak harapan untuk mengubah nasib keluarga ini suatu hari nanti. Sekecil ini dia sudah melalui pelbagai dugaan berliku. Nurul Hidayah tidak pernah sama sekali merasa malu biarpun ibu bapa diuji dengan fizikal tidak sempurna. Apa yang utama adalah memori bersama keluarga tercinta terpahat diingatan buat selama-lamanya. Bersamamu minggu ini turut membantu 7 keluarga dari 6 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Nur Ashikin Omar. Keluarga Manisha anak perempuan Purusotaman di negeri Selangor. 1 keluarga di negeri Perak, keluarga Zahara Hiup. Menelusuri ke pantai timur, keluarga Muhammad Husaidi Muhammad Nur di negeri Kelantan. Manakala keluarga Tun Nurania Adawiyah Tun Harun di negeri Terengganu. 1 keluarga di Pulau Pinang, keluarga Nur Hayati Muhammad Nur. Dan keluarga Sanayah Samsi di Johor. Bersama membantu mereka yang memerlukan. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak 1000. Setiap